Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Muhammad Adam. Baiklah murid-murid, video pembelajaran kita pada hari ini ialah Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah yang bertajuk Wahyu Teragung. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Ustaz nak kamu semua keluarkan buku teks dan buka muka surat 100. Sudah bersedia? Baiklah, kita lihat pembelajaran kita yang pertama, Jabal An-Nur. Jabal berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu bermaksud bukit. Bukit An-Nur. Jabal An-Nur terletak pada 32 km dari Mekah. Keadaan Bukit An-Nur berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit ialah pada 640 meter. Di puncak Bukit An-Nur terdapat satu gua yang dikenali sebagai Gua Hira. Kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Baiklah murid-murid, kita saksikan video Jabal An-Nur. Di sini murid-murid dapat lihat keindahan dan keluasan pemandangan di puncak Jabal An-Nur. Subhanallah, Masya Allah. Murid-murid, di sini juga dapat dilihat permukaan Jabal An-Nur, iaitu berbatu, berpasir dan kering. Di puncak Jabal An-Nur juga murid-murid dapat lihat dengan jelas, iaitu kota Mekah. Baiklah murid-murid, di sini murid-murid dapat lihat laluan bertangga dari bawah ke puncak Jabal An-Nur, iaitu Gua Hira. Seterusnya, inilah murid-murid pintu utama Gua Hira, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Murid-murid, cuba lihat. Di bawah sanalah terletak kota Mekah. Tinggi tak Jabal An-Nur murid-murid? Pada zaman dahulu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke bukit Jabal An-Nur hanya semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah baginda juga berulang-alik untuk beribadat semata-mata kerana Allah. Baiklah murid-murid, apa itu wahyu? Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran yang disampaikan kepada nabi dan rasul. Fakta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaki Jabal An-Nur. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadat. Baginda sabar walaupun pendakian agak mencabar. Penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Baiklah murid-murid, ada 3 fakta yang murid-murid perlu hafal dan ingat. Kerana 3 fakta yang penting ini boleh membantu murid-murid di dalam
menjawab peperiksaan, memberi jawapan yang betul. Yang pertama, tarikh, iaitu pada 17 Ramadan. Yang kedua, usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, iaitu 40 tahun. Siapakah malaikat yang membawa wahyu? Jibril alaihi wasallam. Ya murid-murid, yang seterusnya, peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril alaihi wasallam telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda beribadat. Jibril alaihi wasallam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihi wasallam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca, malaikat Jibril alaihi wasallam terus memeluk baginda. Jibril alaihi wasallam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Peristiwa selepas penurunan wahyu. Baginda pulang menemui isterinya, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu an, dalam keadaan yang ketakutan. Siti Khadijah radhiyallahu an menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Siti Khadijah radhiyallahu an membawa baginda bertemu sepupunya, iaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baiklah, seterusnya mari kita lihat terjemahan setiap ayat. Ayat yang pertama membawa maksud, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Maksud ayat yang kedua, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Maksud ayat yang ketiga, bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Ayat yang keempat membawa maksud yang mengajar, yakni manusia dengan perantaraan kalam. Ayat yang kelima, dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kepentingan wahyu. Terdapat 5 kepentingan wahyu. Yang pertama, sebagai medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mematahkan hujah orang kafir. Yang ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Keempat, menjelaskan tentang perkara
sam'iyat. Dan yang terakhir, mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Iktibar yang terakhir, wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Ya murid-murid, sampai di sini sahajalah video pembelajaran kita Sirah Wahyu Teragung. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.